Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 5. Jadi pada pagi ini kita teruskan lagi dengan sesi PDPR kita, dan tajuk kita pada pagi ini ialah wang. Dan objektif pembelajaran kita pada pagi ini ialah di akhir sesi PDPR ini murid-murid murid tahun 5 dapat mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga RM1 juta ringgit. Dan kriteria kejayaan kita pada pagi ini ialah murid-murid akan dapat menyelesaikan dengan betul ayat matematik tambah hingga 3 nilai wang dan hasil tambahnya hingga RM1 juta. Okay, sebelum itu anda boleh buka buku teks, buka surat 91, dan kita akan bincangkan beberapa soalan contoh pada muka surat tersebut. Okey, yang pertama sekali kita lihat pada rajah yang ada tu. Jadi ada satu keluarga ni, si ayah bertanya pada si maknya, saya hanya layak membuat pinjaman sebanyak RM250,000. Dan mak boleh berkata, saya boleh memohon pinjaman RM100,000 lagi supaya kita boleh membeli rumah ini. Bermakna keluarga ini ingin membeli sebuah rumah ya. Rumah itu harganya bermula dari RM350,000. Jadi soalan dia, berapakah jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga itu? Okay, jadi RM250,000 yang boleh dipinjam oleh si ayah, dan RM100,000 lagi boleh dipinjam oleh si ibu ya, si mak dia. Okay, jadi jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga tersebut ialah RM250,000 tambahkan dengan RM100,000 ya. Jadi kita tambah macam biasa, tambah seperti kita tambah pada situasi nombor bulat ya. Cumanya bezanya di sini ada tanda ataupun ada simbol RM saja ya. Jadi sifat tambah pun daripada nilai tempat paling rendah, iaitu di sebelah kanan, iaitu nilai tempat sah ya. Okey, jadi sifar tambah sifar, okey. Sifar tambah 5 dan 2 tambah 1 3. Okey, jadi jumlah yang pinjaman yang diperlukan oleh keluarga tersebut ialah RM350,000 ya. RM350,000. Okey, sama juga dengan harga rumah pada iklan yang tertera tersebut. Okey, lihat pada soalan yang kedua. Okey, berpandukan jadual, berapakah jumlah kos maksimum jika seorang dermawan ingin menanggung setiap satu rawatan pintasan jantung, pembedahan jantung terbuka dan kanser. Okey, di sini ada jadual harga-harga mengenai harga-harga jenis kos rawatan dan juga harga minimum dan harga maksimum. Okey, di sini cikgu ingin tambah minimum tu harga yang paling rendah dan maksimum tu harga yang paling tinggi. Dan juga di sini cikgu ingin berkongsi kepada anda semua, penyakit berkaitan dengan jantung ialah satu penyakit yang sangat selalu menyerang rakyat Malaysia ya. Jadi saya sarankanlah anda semua mengambillah cara hidup yang sihat supaya jantung kita kekal sihat ya. Okey, jadi kita berbalik pada soalan tadi. Soalan dermawan itu ingin menanggung setiap satu rawatan pintasan jantung. Lihat pintasan jantung ini. Okey, pintasan jantung. Okey. Dan yang kedua, pembedahan jantung terbuka di sini, dan juga kanser ya. Okey. Jadi kita lihat dia, soalan dia kata ingin jumlah kos maksimum. Bermakna kita tak ambil lah yang kotak di sini ya, ini minimum. Kita ambil di sini beri perhatian pada kotak di sebelah kanan, ini kotak yang maksimum ya. Okey, jadi untuk pembedahan rawatan pintasan jantung yang maksimum ialah RM60,000, dan kemudian untuk rawatan pembedahan jantung terbuka ialah pembedahan jantung yang maksimum pun RM60,000, dan untuk kanser RM150,000. Jadi oleh sebab soalan dia kata berapakah jumlah ya. Bila anda nampak perkataan jumlah, maksudnya automatik dah anda tahu dah operasi yang terlibat ialah operasi tambah. Dan dalam situasi ini terdapat 2 kali penambahan sebab ia melibatkan 3 nilai 3 nilai tambah yang kita bertambah. Okey. Jadi bila berhadapan dengan situasi begini,
kita tambahlah, contohnya kita tambah dengan 60,000 ya. Tambahkan dengan 60,000. Okey. Dan kemudian kita akan dapat jawapannya 120,000. Okey, jadi yang seterusnya RM 120,000 tambah dengan RM 150,000. Okey. Dan kita tambah macam biasa, kita akan dapat RM270,000 ya. RM RM270,000. Okey. Jadi agak tinggi ya kos untuk rawatan yang melibatkan jantung dan juga kanser ini ya. Jadi jumlah kos maksimum ialah RM270,000. Okey. Seterusnya kita lihat pada soalan yang ketiga. Apabila suatu situasi itu penambahan melibatkan nilai wang dan sen ya. Okey, jadi dua soalan yang kita bincangkan tadi tidak melibatkan sen. Okey, di sini kita melibatkan sen. Jadi penambahannya sama juga macam kita menambah nombor perpuluhan. Cumanya kali ini kita ada simbol RM sahaja. Contoh di sini RM43,026.70 tambah RM150,000 RM130.45 tambah dengan RM387,60 dan 20 sen. Okey, jadi tips dia, tambah sen dahulu kemudian tambah ringgit. Macam biasalah kita dah buat sebelum ni ya. Jadi kita tambah daripada nilai sen dahulu di sebelah kanan. Jadi sifar tambah 5 tambah sifar 5. Okey, 7 tambah 4 11 tambah 2 berapa? 13. Okey, kita kumpulkan semua antara 1. Jadi 1 tambah 6 7 7. Okey, selesai. 2 tambah 3 5 5 tambah 6 11. Kita kumpul semua 1. Okey, 1 tambah sifar tambah 1 tambah sifar 2 dan 2. Okey, kemudian 3 tambah 7 10. Kita kumpul semula 1. 4 tambah 1 5 5 tambah 5 10 10 tambah 8 18. Okey, kumpul semua 1. 1 tambah 1 2 2 tambah 3 5. Okey, macam biasa yang kita dah buat penambahan sebelum ini ya. Okey, simbol RM jangan tinggal, jangan tutup simbol RM. Jadi kita salin semula RM. Okey, 5 8 sifar 2 1 7 35. Okey, jadi kita cuba lihat di sini. Yang dia hasil tambahnya ialah RM580,217 dan 35 sen. Okay, seterusnya soalan nombor 4. Lihat soalan nombor 4. Okey, dia melibatkan anu ya. Anu, kita kena tahu nilai anu tu berapa. Okey, contohnya di sini RM RM246,750 tambahkan dengan satu anu dan jawapannya bersamaan dengan 610,525. Okey, jadi satu kaedah yang cikgu ingin kongsikan kepada anda semua. Cara kita nak ketahui macam bagaimana kita nak tahu nilai anu tu ialah dengan memudahkan soalan tersebut. Ya, memudahkan tu dengan cara kita tukarkan soalan tu dalam bentuk dalam nombor yang lebih kecil supaya kita nak dapatkan apakah operasi yang betul, yang sesuai. Okey ya. Jadi kaedah ni juga dinamakan sebagai kaedah analogi ya. Kita tukarkan satu masalah yang sukar kepada satu masalah yang lebih mudah. Contoh di sini 4 tambah anu bersama dengan 11. Jadi jika anda lihat patternnya, bentuk soalan yang di atas ni sama juga, sama dengan yang bawah ni, sama ya. Jadi kita dapat tahu, kita boleh ketahuilah kalau 4 tambah satu anu bersama dengan 11. Jadi anu tu kita nak dapat macam mana? 11 tolak 4 dapat 7 ya, 7. Dan jika kita tambah semula pada soalan asal dia 4 tambah 7 dapat 11. Jadi bermakna sama juga dengan soalan yang di atas tu. Bermaksud di sini RM sebelum tu okey, maksudnya dapat nilai anu tu bersama dengan RM 610,525 tolak dengan RM 246,750. Jadi kita tulis semua dalam bentuk nombor lazim, untuk input lazim. Jadi 610,525 tolak dengan RM
246,750. Okey, kita tolakkan bermula daripada nilai tempat yang paling kecil. Itu 5 tolak sifar 5. 2 tolak 5 tak boleh tolak, kita pinjam pada 4. 4 tinggal 5 pinjam pada 5. 5 tinggal 4, tinggal 12. 12 tolak 5 7. 4 tolak 7 pun tak boleh, kita pinjam pada sifar. Tak boleh juga, kita pinjam pada 1. 1 tinggal sifar. Sifar ni 9. Ni 14 14 tolak 7 7. 9 tolak 6 3. Sifar tolak 4 tak boleh tolak, kita pinjam pada 6. 6 tinggal 5. Ini tinggal jadi 10. 10 tolak 4 6. Dan hasilnya 5 tolak 2 3. Jadi dapat jawapannya 363,775. Jadi selepas tu kita harus semak kita mesti semak semula sama ada anu yang kita dapat tu betul atau tidak. Jadi maksudnya kita kena tambahkan dalam persamaan asal dia. Jadi RM 246,750. Ini soalan asal dia. Ini soalan ni ya, cikgu salin semula je. Okey, tambah dengan anu yang kita baru dapat tadi, RM 363,775. Okey, kita tambahkan. Ada tak sama tak dengan jawapan yang diberi dalam soalan asal? Ditambah dalam bentuk lazim, RM 246,750 tambah dengan RM 363,775. Okey, jadi kita tambahkan 5 tambah 5 5. 5 tambah 7 12. Kita kumpul semua 1. 7 tambah 1 8. 8 tambah 7 15. Kumpul semua 1. 6 tambah 1 7. 7 tambah 3 10. Kumpul semua 1. 4 tambah 1 6. 6 tambah 4 tambah 1 5. 5 tambah 6 11. Kumpul semua 1. 3 tambah 2 1 tambah 2 3. 3 tambah 3 6. Okey, jadi kita lihat. Okey, sama sama dengan soalan asal dia. Okey, sama. Okey, jadi bila sama maksudnya kita boleh kita katakan anu yang kita cari tadi betul ya. Jadi jawapan ni adalah RM 363,775. Salin semula di sini RM 363,775. Okey, selesai. Okey, jadi untuk latihan pengukuhan anda, okey, jadi cikgu nak anda semua buka buku teks muka surat 92 ya. Dan untuk latihan cuba ini, okey, jadi anda buat dalam buku MT1 ataupun MT2, buat soalan 1, kira hasil tambah, mudah aja. 1 buat A, B, C, D, semualah kiranya. Okey, dan yang nombor 2, okey, nombor 2 dia ada 2 jadual, wang simpanan ayah, wang perbelanjaan ayah. Jadi soalan dia A, hitung jumlah wang simpanan ayah. Jadi maksudnya hitunglah jumlah ni lah wang simpanan ayah ni dalam ni 3 dalam kotak ni ada 3 nilai ni. Okey, kemudian yang B, kira kos perbelanjaan ayah. Maksudnya kos perbelanjaan ayah tu ialah ini ruangan kotak yang kedua ni, kira semua kos ni, kos beli berabut, kos basuh rumah dan kos haji 2 orang. Okey, mudah je, dua-dua menggunakan operasi tambah. Dan yang ketiga ni yang melibatkan anu. Jadi kalau tadi soalan kita bincangkan anu tu di belakang, ni anu tu di depan. Okey, cuba fikir apakah nilai anu, macam mana nak cari nilai anu ni. Okey, jadi itu saja cikgu untuk kali ini. Cikgu harap anda dapatlah buat soalan ini. Dan yang pentingnya buat elok-elok, cantik-cantik, dan screenshot jalan kerja dan hantarkan pada pautan di bawah ya. Tolong take note di sini. Tolong hantarkan pada pautan ini. Pautan ni ada cikgu sertakan di dalam description video ni di bawah ya. Tolong hantar melalui pautan yang cikgu sediakan. Okey, itu saja cikgu untuk kali ini. Jadi kita jumpa pada sesi PDPR yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.